Pengenalan kepada nursery. Maksud nursery. Nursery ialah tempat menghasilkan anak benih pokok sebelum ia ditanam di tempat yang kekal atau dipasarkan. Anak pokok dijaga dengan rapi bagi menghasilkan pokok-pokok yang sihat. Terdapat 3 jenis nursery. Nursery pertama ialah nursery runcit. Nursery runcit ialah tempat menghasilkan dan memasarkan tanaman hiasan. Nursery ini turut menjual bahan-bahan lain seperti pasu, tanah campuran, baja, racun rumpai dan perosak. Biasanya, nursery runcit diusahakan secara kecil-kecilan. Nursery borong. Nursery borong ialah tempat mengusahakan, menyemai dan memasarkan bahan tanaman hiasan dalam kuantiti yang besar secara pukal kepada nursery runcit dan kontraktor landscape. Nursery lanskap. Kebanyakan nursery lanskap tidak mengeluarkan tanaman hiasan sendiri. Bekalan diambil dari nursery runcit dan nursery borong. Perkhidmatan yang disediakan oleh nursery ini ialah menyediakan pelan lanskap, menjalankan kerja-kerja pelanskapan serta penyelenggaraan kawasan lanskap. Peluang kerjaya dalam industri nursery. Pembantu pertanian, pegawai penyelidik, pembantu horticulture, usahawan nursery, pembantu tapak semayan, pembantu penyelenggaraan lanskap, penyelia nursery, pembantu pertanian dan pembantu arborist. Agensi yang terlibat dalam industri nursery, Fama, Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan, berfungsi meningkatkan pendapatan pengeluar dengan memastikan produk-produk pertanian dan industri asas tani boleh diperoleh pada harga yang mampu dibayar pengguna. Jabatan Pertanian berfungsi memajukan semua tanaman ekonomi yang berpotensi, melaksanakan program pengembangan bagi memajukan sektor pekebun kecil. Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia, MARDI, berfungsi memberikan perkhidmatan dalam industri makanan dan pertanian serta industri asas tani, menyediakan pelbagai jenis latihan untuk memajukan industri makanan, pertanian serta industri asas tani. Lembaga Penyatuan dan Pemulihan Tanah Persekutuan, Felcra, Felcra Berhad, berfungsi mempergiat projek-projek pemulihan dan penyatuan tanah termasuk penanaman semula. Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan, Felda, berfungsi memodernkan dan memajukan sektor pertanian di kawasan Felda. Pihak Berkuasa Kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Getah, RISDA, berfungsi dalam penyelidikan, pengembangan, pinjaman pertanian, pemprosesan dan pemasaran getah pekebun kecil. Lembaga Lada Malaysia NPB melaksanakan dasar dan program pembangunan untuk memastikan pertumbuhan dan daya maju industri lada Malaysia. Lembaga Getah Malaysia LGM berfungsi membantu pembangunan dan pemodenan industri getah Malaysia dalam semua aspek daripada penanaman pokok getah hingga penghasilan produk getah. Lembaga Minyak Sawit Malaysia NPOB merancang, menyelidik dan membangunkan industri minyak sawit dan kelapa sawit di Malaysia. Struktur asas dalam nursery dan fungsinya. Sesebuah nursery perlu mempunyai struktur utama seperti berikut. Pertama, rumah tumbuhan. Rumah tumbuhan merupakan tempat untuk menempatkan tumbuh-tumbuhan yang tidak boleh terdedah kepada cahaya matahari terik. Diperbuat daripada kayu dan besi. Struktur kedua ialah store, tempat bagi penerimaan, perekodan, penyimpanan, penyelenggaraan, pengendalian dan pengeluaran stok. Tempat menyimpan peralatan dan bahan-bahan untuk kegunaan di nursery. Stor peralatan mempunyai panel alatan, rak dan almari yang digunakan untuk menyimpan alatan tangan dan mesin. Stor bahan kimia,
Stor berkunci yang mempunyai rak dan almari untuk menyimpan bahan kimia seperti baja, racun dan bahan pencuci. Yang ketiga ialah tempat pengerasan. Tempat pengerasan ialah satu ruang terbuka untuk proses pendedahan anak pokok kepada cahaya matahari secara beransur-ansur. Hal tersebut bagi menyesuaikan anak pokok dengan persekitaran yang baru. Yang keempat, pejabat atau tempat jualan. Pejabat atau tempat jualan merupakan tempat pentadbiran, pengurusan, urusan jual beli dan pengawalan aktiviti di dalam dan di luar kawasan nursery. Lokasi bagi pejabat ini perlu ditempatkan secara strategik, iaitu berhampiran jalan utama atau kawasan yang lebih tinggi bagi mengawal segala aktiviti di dalam dan di luar kawasan nursery. Biasanya mengandungi ruang jualan dan pameran. Yang kelima, sumber air dan sistem penyiraman. Penggunaan kolam tadahan daripada sumber air hujan adalah lebih baik kerana kawalan terhadap kualiti air hujan lebih mudah. Air bawah tanah juga boleh digunakan sekiranya sumber dari kolam tadahan berkurangan. Yang keenam, tempat pembiakan. Tempat pembiakan ialah satu ruang untuk menjalankan proses pembiakan dan menempatkan buat sementara anak-anak benih yang bercambah sebelum dibuat pengerasan. Biasanya berbumbung jaring hitam ataupun disebut taldonate dengan 80% naungan. Tempat pembiakan dilengkapi sistem rencisan air ke kabu secara automatik atau manual. Yang ketujuh, tempat penyediaan medium dan pemalsuan. Struktur bangunan berbumbung bagi menjalankan kerja penyediaan medium campuran dan aktiviti pemalsuan. Tempat ini juga mempunyai ruang untuk menyimpan bahan medium seperti tanah, bahan organik dan pasir. Faktor pemilihan tapak nursery. Yang pertama, terdedah kepada cahaya sinaran matahari dan tidak terlindung. Cahaya matahari sangat penting bagi proses fotosintesis tumbuhan. Yang kedua, kawasan tapak yang dalam dan mempunyai sistem saliran dan perparitan yang baik bagi mengelakkan kawasan air bertakung. Yang ketiga, jauh daripada pencemaran seperti asap dari kawasan perindustrian. Yang keempat, mempunyai kemudahan asas seperti jalan raya, telefon, tenaga elektrik dan berkaitan dengan sumber air semula jadi bagi menjimatkan kos. Yang kelima, terlindung dari angin yang kencang kerana ia boleh merosakkan struktur anak pokok yang ditanam. Kawasan banjir juga perlu dielakkan. Yang keenam, kedudukan nursery perlu berdekatan dengan kawasan pasaran untuk memudahkan dan mempercepatkan penghantaran bahan tanaman. Kejayaan demi kebahagiaan menjada wajada. Faktor pembinaan rumah tumbuhan. Pertama, orientasi. Rumah tumbuhan perlu dibina mengikut arah utara selatan supaya cahaya matahari sampai kepada tumbuhan secara sekata. Peratus teduhan rumah tumbuhan. Peratus teduhan adalah berbeza-beza bergantung pada spesies tumbuhan. Contohnya, pokok hiasan dalaman memerlukan antara 60 hingga 70% teduhan. Sistem penyiraman. Di kawasan kecil, penyiraman menggunakan tong penyiram atau hos getah. Di kawasan yang besar, sistem rencisan dan titisan digunakan. Untuk bahan binaan, biasanya rumah tumbuhan menggunakan bahan konkrit kerana kosnya yang murah dan tahan lama. Sekian, terima kasih.